Okay. Jadi hal laju lepas ni kamu nampak kan dia punya formula lebih kurang sama dengan hal laju orbit tapi dia ada dua. Maknanya dia laju sikit daripada hal laju orbit kan. Jadi yang ni sama dengan konsep yang kita sebut tadi yang kalau kata objek tu hal laju dia kurang dia akan jatuh ke bumi. Tapi kalau hal laju dia sama dengan hal laju orbit dia akan orbit bumi. Dan kalau kata kita nak lepas daripada daya graviti bumi, kita panggil dia sebagai hal laju lepas, dia akan keluar daripada bumi. Nah, jadi yang last one tu yang hal laju lepas ni memang kita terbitkan dia daripada tenaga kekuatan graviti tapi kita tengok last kali rupa dia sama kan. Lepas tu, okay, jadi maknanya roket kamu ni kamu kena masukkanlah maklumat ni. Gm/r. R ni apa? Apakah dia kira R jika roket dilancarkan daripada permukaan bumi? R ni kita nak ambil apa? Jarak. Jarak apa? Jejari Daripada orbit. Kalau dia daripada permukaan Jejari bumi, bumi. kita nak ambil apa? Kita akan ambil R tu sebagai jejari bumi lah sebab apa-apa benda yang datang daripada permukaan bumi tu kita akan kira dia sebagai jejari bumi kan. Jadi R ni jejari bumi, M ni adalah jisim planet tu. Jadi maknanya jisim roket tu kita tak payah ambil kira pun untuk kita kira hal laju lepas dia. Kita hanya ambil kira planet tu punya jisim dengan dia punya jejari planet tu. Okay? Alright. Jadi kita akan buat latihan satu untuk yang ni last kot untuk hari ni cikgu rasa. Ada beberapa sikit soalan. Jadi kita akan habiskan soalan ni. Yang ni berkaitan dengan hal laju lepas tu. Yang kat kanan, kat kiri ni yang cikgu explain tadi tu kan. Yang ingat tak cikgu cerita pasal Cannonball theorem yang Newton suggest kan. Jadi jika V kita kurang daripada Gm/r, yang ni nilai hal laju linear tu kan. Betul Gm/r. Jadi kamu punya objek tu dia akan jatuh ke bumi. Dan bila dia sama dengan Gm/r, objek kamu tu akan mengelilingi bumi. Tapi kalau dia jadi kalau kata dia lebih besar dan sama dengan 2 Gm/r, peluru tu akan terlepas dari bumi dan tidak akan kembali. Kita anggap dia pergi kepada R infinity tu punya case tu. Faham? Dia tidak akan kembali ke bumi. Okay? Right. Jadi mari kita try soalan yang berkaitan dengan hal laju lepasan ni. Diberi bumi berjisim 5.97 darat 10/24. Mana ni dia ambil lebih banyak sikit titik peluhan kan tadi 6 kan. Boleh juga 5.97 dan jejari bumi 6.37 darat 10/6. Hitungkan hal laju lepas bagi sebuah roket berjisim M. Jadi hal laju lepas kita akan pakai formula ni. Kita masukkan dia dalam formula. Cuba kamu kira berapa kita dapat hal laju lepas roket. V sama dengan 2 darat dengan 6.67 darat 10 kuasa negatif 11 darat dengan jisim bumi yang ni 5.97 darat 10 kuasa 24 bagi dengan R tu yang ni 6.37 darat 10 kuasa 6. Okey, jadi kalau kamu kira kamu dapat berapa? Jadi yang ni semua dalam unit SI dia kan? Okey, jadi first kali kamu pastikan kamu check ni unit dia dalam SI ke tak SI. 6.6. Berapa kamu dapat?
1.1 km ke cikgu? 1, 2, 3. Bukan 1, bukan 11 ke? Tu. 11. 11.2, betul tak? Ataupun kalau cikgu dapat dalam meter per saat 11,181.38. Sama tak kamu dapat? Ya. 11,181.38 meter per saat. Jadi sebab dia bunda dia jadi 11.2 lah kan, sebab dia letak titik pelan kat sini, dia gerak 1, 2, 3. Satu kamu dapat kilometer per saat 11.2. Okey, jadi B, jika jisim roket itu bertambah 2 kali ganda, berapakah perubahan hal laju lepasnya? Ada berubah tak? Berubah. Dia berubah jadi apa? Macam mana kamu nak tahu ni perubahan dia? Ada perubahan ke tak? Cuba tengok betul-betul. Tak. Tak, sebab apa tak? Boleh tak ambil kira pun jisim roket? Di dalam formula ni nampak tak? Tak ada pun jisim roket kan? Jadi maksudnya jisim roket tu tak mempengaruhi dia punya hal laju lepas. Dia kecil ke besar dia kena dia ikut kat mana dia berada kat bumi ni kan? Dia kan? Jadi sama nilai dia. Dia akan dapat nilai yang sama walaupun dia besar, walaupun dia kecil. Jadi yang ni tak ada perubahan. Tiada perubahan. Jadi mungkin berubah dari segi tenaga dia, maknanya katakan minyak yang dia perlukan untuk dia dapat 11.18 ni kan, yang tu berubah. Mungkin dia perlu tenaga lebih lah sebab dia besar kan, tapi dia kena capai hal laju yang sama, hal laju lepas yang sama, baru dia boleh keluar dan tidak kembali daripada bumi. Okay, C. Okay, hitungkan hal laju orbit satelit yang mengelilingi bumi yang mana kedudukan satelit berada 1000 meter daripada permukaan bumi. Yang ni nak pakai formula apa? B sama dengan apa? Punca kuasa GM per R tambah H. Betul. Jadi yang ni kita punya laju orbit kan. Jadi kita pakai formula GM. Formula dia dekat sini, kat kiri ni. Over R campur H. Okay, jadi H kamu 1000 kan. Campurkan dengan jejari bumi kamu 6.37 dari 10 kuasa 6. Cuba kamu kira berapa hal laju orbit untuk satelit ni. Berapa laju orbit ni? Cikgu. Ya. Saya dapat 7.91. 7.91 meter per saat. Kilometer per saat. Kilometer per saat. 7.91. Betul? 7.91 kilometer per saat. Okey. Orang lain dapat tak? Dapat. Dapat lah. Okay, jadi 7.91 kilometer per saat. Jadi kalau dalam meter per saat kamu akan dapat ribu-ribu macam kat atas ni. 7,900 lebih lah. Alright. Okay, jadi dia last kali D ni dia suruh banding nilai hal laju orbit DC dengan hal laju lepas. Laju lepas satelit. Laju lepas satelit tu maknanya hal laju lepas roket yang bawa satelit tu lah. Jadi macam mana kamu nak banding? Banding kalau dari segi biasa kamu banding macam mana? Kamu pilih apa? Jawab apa? Macam mana kita nak banding dua maklumat? Kita nak beritahu apa?
tengok apa? Nilai hal laju dia. Kita cakap je apa beza antara yang hal laju orbit dengan hal laju lepas. Apa lagi besar? Hal laju orbit Jadi hal laju orbit adalah lebih besar daripada hal laju lepas. lepas satelit. Ya ke? Hal laju orbit adalah lebih kecil kan? Hal laju lepas lagi besar kan? Ni. Hal laju lepas satelit adalah lebih besar daripada hal laju orbit. Laju orbit. Jadi kalau banding kita cakap macam tu lagi. Apa yang kita nampak. Laju lepas adalah lebih besar daripada hal laju orbit. Sorry lah. Kadang-kadang cikgu tulis dia tak keluar. Okey, laju lepas lebih besar daripada laju orbit. Jadi kalau kata kita suruh kira nisbah, kita boleh kira nisbah tak? Macam mana kita nak kira nisbah antara nilai ni dengan nilai ni? Kita nak kira nisbah dia. Kalau kata dia minta nisbah antara laju lepas dengan laju orbit. Macam mana kita nak kira nisbah sesuatu? Kita ambil yang kita nak tu apa dengan yang kita nak banding tu kan? Betul tak? Jadi katakan kita nak bandingkan hal laju mana satu kita nak tak atas, hal laju orbit berbanding hal laju lepas. Jadi hal laju orbit banding dengan V lepas. Jadi kita ambil je nilai tu, kita bahagi kan. Lepas tu kita tengok. Kita boleh tukar tak dia jadi satu nilai. Sama. Okey, jadi V orbit kamu 7.91. Okey, kamu punya V lepas kamu 11.2 tadi kan? 11.2. Okey, jadi kalau kamu bahagi ni kamu dapat apa? 0.7. 0.7. Jadi kamu boleh tulis macam ni lah. VO adalah sama dengan 0.7 daripada VL. Okay. Jadi beza di sebenarnya yang ni kat sini punca 2 tau. Punca 2 darab dengan VL. Punca 2 tu 0.707. Kan? Sebab betul lah. Beza antara dua formula tu punca 2 ni. Seorang tu ada punca 2, seorang lagi tu tak ada punca 2 kan? Jadi kalau dia minta kamu nisbah, kamu buat macam ni pun cukup dah. Jadi kamu ambil apa yang nisbah siapa berbanding dengan siapa. Jadi yang ni V orbit berbanding dengan V lepasan. Jadi V orbit adalah sama dengan 0.7 daripada nilai V lepasan kamu. Yang ni cikgu tulis. Yang ni nisbah V orbit berbanding V lepas. Okay. Jadi kalau berdasarkan formula tu yang kita nampak nilai ni. Jadi yang ni punca 2 lah. Ini punca 2. Punca 2 kepada nilai V lepas kamu. Maknanya kita ambil VL ni, kita darabkan dia dengan punca 2, kita akan dapat nilai V orbit. Faham tak? Okay. Okay, jadi yang ni last question. Okay, mari kita jawab. Di planet Marikh mempunyai jisim 6.4 darab 10 kuasa 23 kg dan jejari khatulistiwa, maknanya jejari dia kat tengah-tengah. Jejari khatulistiwa 3.3, jejari separuh lah. 3.39 darab 10 kuasa 6 meter. Hitungkan hal laju lepas bagi roket daripada permukaan Marikh. V lepas. Kita buat VL. 2 GM over R kan? Alright, jadi kira kan? Dapat tak ni? Dah keluar dah jawapan dia. Dapat tak nilai jawapan ni? Kuasa negatif 11. So, M dia. Dapat cikgu. Dapat lah? 5.02. Okay, jadi dapat jawapan kita masukkan, kita dapat jawapan 5.02 km per saat.
Okay, B, dia kata bincangkan kepentingan hal laju lepas sebagai kapal angkasa yang hendak dilancarkan dari Marikh. Apa beza kita lancarkan dengan Marikh dengan kita lancarkan dari bumi? Siapa lagi besar? Bumi. Bumi. Sebab apa kamu rasa hal laju lepas untuk bumi lagi besar daripada hal laju lepas Marikh? Apa yang beza antara dua tu? Daya graviti dia. Betul, daya graviti dia. Jadi siapa daya graviti lagi besar? Bumi. Bumi kan. Jadi bumi jisim dia lagi besar. Jadi bila kita kira daya graviti dia jadi lagi besar. Sebab daya graviti tu berdasarkan jisim dia kan. Betul tak? Jadi graviti bumi lagi besar. Jadi tenaga hal laju yang kamu perlu untuk lepas daripada daya graviti tu akan jadi lagi besar. Jadi Marikh ni lagi kecil. Jadi kalau kata kamu roket kamu dah landing kat Marikh nak lepas, dia hanya memerlukan tenaga, dia hanya memerlukan hal laju lepasan 5.02 km per saat. Jadi hal laju lepas ni penting lah untuk kita, kalau kata kita astronot lah, kita nak pergi ke planet-planet ni, kita kena tahu hal laju lepas, nak lepaskan diri kita daripada planet tu. Okay. Jadi beza dia sebab daya graviti dia berbeza-beza. Okay, jadi last sekali, yang ni dalam buku teks kamu lah, manfaat dan implikasi daripada hal laju lepas. Jadi sebenarnya manfaat dia banyak tau je lepas ni, sebab first kali kamu punya atmosfera ni, jadi atmosfera kamu ni terdiri daripada gas-gas yang bergerak tau. Jadi dia bergerak laju juga tau, 500 meter per saat. Tapi sebab hal laju lepas bumi tu lagi besar, 11,200, jadi kamu punya atmosfera tu tak akan terlepas daripada bumi. Okay, daya graviti sentiasa tarik dia ke bawah. Jadi kalau dia terlepas, apa jadi kat kamu? Rapung. Kan, kalau kata atmosfera bumi terlepas, kalau kata atmosfera kita terlepas, kita tak boleh bernafas lah sebab gas-gas oksigen kita semua lari. Faham tak? Jadi lapisan udara ni semua, kalau kata laju lepas kita rendah, kata laju lepas kita dekat dengan nilai yang Marikh punya tadi, semua kita punya atmosfera tu akan lari daripada bumi ni, kita tak ada udara dah. Jadi sebab tu bagus, alhamdulillah hal laju lepas untuk bumi ni besar sangat. Jadi kita punya atmosfera sentiasa ditarik oleh daya graviti bumi, dia tak terlepas walaupun dia bergerak dengan laju. Alright. Jadi satu lagi, kamu punya kapal terbang yang ni mungkin kamu pernah tak terfikir kenapa kapal terbang ni dia gerak tapi dia tak pernah keluar daripada bumi. Kan? Dia sentiasa pusing ikut bumi kan? Betul? Jadi sebab apa dia pusing ikut bumi? Sebab laju dia tak cukup untuk lepas graviti bumi. Jadi dia akan gerak macam kamu punya daya memusat tu lah, dia akan gerak rotate keliling bumi tanpa kamu perlu risau bahawa kamu yang kapal terbang tu tiba-tiba terpergi ke angkasa lepas tak sengaja. Faham? Jadi sebab hal laju lepas tu 11,200, jadi sekarang ni dikata kapal terbang biasa bergerak laju boleh pergi sampai 2,200 tapi selamat walaupun hal laju yang ni, sebab dia masih lagi rendah daripada hal laju lepas. Jadi kamu tak payah risau walaupun kamu naik jet yang paling laju, kamu takkan tiba-tiba pergi ke bulan. Jadi kita boleh lajukan kita punya kapal terbang tu dan masih lagi boleh berada di bumi. Okay. Jadi last kali roket kamu, jadi kalau kata kamu ada rezeki boleh jadi astronot ke apa, nak lancarkan, kita boleh kira lah supaya kita boleh lancarkan, kita boleh tahu banyak mana pembakaran bahan api yang kita perlu untuk dapat kuasa rejangan untuk dapat hal laju lepas kan, untuk menghantar kita punya roket kita ke angkasa. Jadi kita boleh kira, bukan kita random je bobol minyak sebanyak yang mungkin kan supaya kita punya roket tu boleh keluar. Jadi kita boleh kira banyak mana untuk dapatkan 11.2 km tu. Alright, habis dah tajuk ni. Okey tak? Okey cikgu. Jadi yang pasal tenaga kupaian tu mungkin kamu boleh baca balik yang cikgu tulis kalau di panjang lebar, tapi explanation tu tak adalah penting sangat dah, yang tu untuk kefahaman kamu semata-mata. Okay, cikgu nak beritahu kamu sebab dah habis tajuk ni, nanti cikgu akan upload kamu satu quiz online, quizzes, boleh? Jadi kamu boleh jawab quiz online tu, dia akan ada soalan kiraan sekali lah. Nanti cikgu akan bubuh kat Google Classroom. Jadi kamu buat tu macam satu test lah, test objektif. Jadi walaupun dia objektif, dia akan ada soalan kiraan-kiraan sekali. Jadi kalau kamu buat tu, make sure kat depan kamu dah ada senarai formula.
Nah, nanti kamu tak boleh kira. Jadi dia ada Ya, cikgu. jadi dia ada time dia, macam kata soalan untuk kiraan tu cikgu berbur 2 minit. Jadi kamu cuba kira laju-laju lah supaya kamu boleh ikut masa yang ditulis, no? Jadi cikgu nak kamu buat tu tak? Nanti bila cikgu upload, cikgu nak kamu buat quizzes tu. Jadi semua orang kena buat. Jadi no book, kamu nak buat close book ke open book? Cikgu rasa elok kamu buat close book lah. Yang ada kat depan kamu tu formula sahaja. Boleh? Jadi formula yang dibenarkan semua formula yang kita belajar dalam kelas yang cikgu tulis ni, termasuk hal laju lepas. Boleh? Hal laju lepas semua ni boleh. Semua formula ni boleh. Nah? Tapi macam hukum Kepler, hukum ayat-ayat tu tak boleh ada. Formula je. Formula untuk kiraan. Yang lain tu kamu jawab. Nah? Okay. Nanti cikgu akan upload kat Google Classroom. Okay, jadi sebab dah habis dah kelas kita tutup dulu majlis kita.